sedikit tazkirah. Hari ni muka surat 29. Saya lupa bawa buku, tolong tunjukkan atau tolong bacakan muka surat 29. 29 sebentar Ustaz ya. Doa untuk dimasukkan ke dalam golongan hamba yang soleh. Surah Al-An'am ayat 19. Ustaz nak ni kan, nak baca ayat tu ke? Tolong bacakan. Rabbi a'udzini an ashkura ni'matika allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku ilham supaya aku tetap mensyukuri nikmat yang telah engkau kurniakan kepadaku dan ibu bapaku. Nak baca semua ke ayat-ayat tu dulu Ustaz ke? Nak satu-satu? Satu muka. Oh, satu muka. Wa an a'mala salihan tarda. Dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang engkau redai. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Dan masukkan aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Jadi ini doa untuk dimasukkan ke dalam golongan hamba yang soleh. Terbaik. InsyaAllah. Kita ni sebenarnya doa kita ni berkait dengan ibu ayah. Kita ni kalau berkait dengan ibu ayah, kita akan tersentuh hati kita, kita boleh menangis sebab ibu ayah kita ni macam kita lah. Kita ada anak-anak, kita jaga anak kita, kita menatang anak-anak kita macam minyak yang penuh, kita sayang sebaby. Kita kadang-kadang terlepas solat fardu, puasa Ramadan demi menjaga anak-anak. Ada hubungan kita dengan ibu ayah. Sebab tu doa-doa ni nak masuk. Kita nak jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik-baik ni. Masya Allah, tabarakallah. Kita mesti selalu berdoa, bercakap. Dia syarat doa ni satulah. Saya nak kongsi dengan jemaah sekalian. Kita berdoa, jangan kita kedekut dengan suara. Kita doa, ya Allah. Bercakaplah dengan pokok ke, bercakaplah sambil-sambil kita tanam pokok dalam pasu. Kita doa, ya Allah, pokok ini ya Allah berbuah, ya Allah. Ibu ayah dulu tanam pokok berbuah, kita boleh makan. Ini kita tanam pokok berbuah, anak-anak kita boleh makan. Kita berdoa, ya Allah, Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Sampai kadang-kadang tidur di alam barzah. Doa anak sampai, macam mesej sampai lah. Dia ada bunyi, titit, titit. Dulu pakai handphone ada mesej. Sekarang ni WhatsApp. WhatsApp ni macam-macam bunyi ada. Sampai dengan ada bersiul lah. Macam-macam lah. Tanda WhatsApp tu masuk. Macam orang meninggal dunia. Duduk di alam barzah kita nampak. Macam dia duduk tidur je, baring je. Tak ada. Dalam alam barzah orang yang banyak amalan berehat tidur. Orang yang tak ada amalan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosa ibu ayah kita yang berada di alam barzah. Sebab tu Nabi suruh kita berdoa, Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Sebab tu doa-doa macam ni yang pengurusi Cikgu Nur Akia baca tadi, masya-Allah. Kita ada buku masing-masing. Kita baca doa kita, jangan kedekut dengan suara. Jangan doa dalam hati, jangan belajar doa dalam hati kecuali kita ni bisu, kecuali kita ni tak boleh bercakap, kecuali kita ni terlalu lemah. Dalam ICU kita tak boleh, dah mulut kita dah terkunci, dah masukkan wire. Banyak doa dalam hati ketika tu. Allah Maha mendengar lagi Maha mengasihani. Tetapi masa kita solat, kita jangan kedekutlah dengan suara. Janganlah solat bisu, ya Allah. Kita bacalah apa-apa yang kita boleh baca, bismillah. Dalam rumah kita seorang. Macam stir ni adalah anak-anak tu nak pergi kerja. Okey, kita ni stir ni adalah perlahan. Sebab tu kalau bila-bila nanti Puan pengurusi majlis Cikgu Hajar Nur Akiyah, jangan sebut sir, bisirril Fatihah tak boleh. Sebab kita bijahril Fatihah. Sebab suruh Ustaz baca kuat, kita jahri. Jahri ni jihar. Menguatkan suara. Kita tukar nanti dapat satu ilmu pagi ni.
Ya, Al-Fatihah. Kalau kita ada majlis ramai-ramai di sekolah, cikgu jemput saya baca Yasin untuk pengurusi apa ni, dan juga ceramah motivasi pelajar di sekolah menengah. Saya baca kuat. Jadi saya kata bijahril Fatihah. Jadi orang semua baca kuat belaka. Kalau slow, bisiril Fatihah kita seorang. Kita seorang dengar di telinga. Kita ni jangan kedekut suara. Sebab suara kita ni sangat mahal. Sebab kadang-kadang suara kita ni jadi doa. Sebab tu saya selalu pesan, kita banyak doa. Doa bahasa Melayu pun boleh. Ya Allah, kita rasa hari tu down sangat. Kita rasa down. Kita doa dalam hati. Kita boleh bercakap. Kita doa lah suara yang kita dapat dengar. Ya Allah, angkat tangan. Macam orang cakap, kita ni kalau nak berdoa macam orang gila. Biarlah orang kata kau ni pura-pura, kau ni hipokrit, kau ni menangis pura-pura. Biarlah kita belajar-belajar menangis, kerana tangisan itu adalah memadamkan api neraka kita sendiri. Sebab tu nak doa, orang tua kita lama tak tengok kita, kita balik dia doa pada kita. Terima kasih anak menantu dalam hati dia, tapi dia kat luar ni dia menangis. Dia peluk kita, sayang, rindu, lama tak jumpa, Masya Allah, Tabarakallah. Sebab tu kita sakit, kita down hari tu, kita cakap dengan Allah, ya Allah sihatkanlah tubuh badan aku, dapat lagi jumpa Ramadan sekali lagi pada tahun ni, hari raya sekali lagi pada tahun ni. Kita bercakap, malaikat doa, amin, 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 ya Allah, amin, ya Allah. Malaikat ni, dia orang panggil malaikat al-muqarrabin. Dia ni dekat dengan sangat dengan Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Dan teramat dekat. Kita dengan Allah ni teramat dekat. Sebab tu kalau orang kata Allah di langit, tak tepat. Sebab inni fa inni qarib. Allah sebut aku dengan hamba aku ni terlalu teramat dekat. Lebih-lebih lagi Nabi sebut orang yang banyak bersujud kepada Allah di dalam solat. Dia doa dalam hati, doa dalam dengan mulut. Doa dengan mulut bahasa Arab. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kita doa dengan Allah, nangis-nangis dalam solat, dalam sujud. Kita ni kadang-kadang menangis kegembiraan, kadang menangis kedukaan, kadang menangis kesedihan, kadang menangis kesakitan. Kita ni, air mata kita ni adalah pemadam kesakitan. Kita sakit, kita doa dengan Allah, kita menangis. Kita banyakkan hubungan kita dengan ibu ayah kita yang telah meninggal dunia, baca doa, sampai doa. Mereka tengah baring, tidur, terkejut, mesej pahala sampai. Allahu Akbar. Niat sedekah pagi-pagi untuk ibu dan ayah walaupun RM10 ke grup GNI untuk kesinambungan majlis ilmu berpanjangan sampai ke akhir hayat kita. Tak mati-mati kita, walaupun sakit terbaring, tak mati-mati kita, umur panjang lagi, barakah. Sebab kita sedekah kita tu, ya Allah, kita tidak kedekut. Kedekut itu adalah memendekkan umur. Sebab itu orang yang pergi ke masjid, dia mesti masukkan duit ke dalam tabung masjid. Sebab tu umur dia panjang. Sebab tu orang yang kedekut tak pergi masjid, ya Allahu Akbar, dia tak pernah pun minta doa dengan Allah. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami sepanjang Rajab, Sya'ban. Sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Nak sebelum Ramadan dah meninggal dunia. Sebab apa? Sebab kita ni kedekut, nak doa pun kedekut. Sebab tu malaikat subuh berdoa untuk orang-orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Walaupun RM1, Allah bagi RM700 di pagi hari. Malaikat berdoa, ya Allah, ya Allah, kurniakanlah, kabulkanlah hajat-hajat jemaah yang mendermakan hartanya, walaupun RM1, walaupun RM10, walaupun RM150. Terpulang kepada kemampuan kita. Malaikat berdoa, ya Allah, kawalkanlah, jagalah harta orang-orang yang menginfakkan subuh pada pagi ini. Ya Allah, malaikat jahat akan berdoa kepada orang yang kedekut tak hidup masin. Ya Allah, hapuskanlah harta dia, kereta dia bersusun kat rumah-rumah, benglo bertingkat-tingkat, bercahaya, bergemerlapan, bakarkanlah, hancurkanlah, musnahkanlah hartanya orang yang kedekut tak hidup masin. Sebab itu, Masya Allah, Tabarakallah, kita berada di dalam grup yang hebat ini. Motivasi iman kita terlalu penuh. Kita terlalu hebat.
Sebab tu kita jangan rasa kita hebat tapi terlalu hebat. Sebab Nabi sebut apabila kamu berada di dalam majlis ilmu, singgahlah. Sebab Raudhatun min riyadil jannah. Sekarang ni Raudhah di taman-taman syurga, di Raudhah Masjid Madinah, Masjid Nabi SAW. Nak masuk setahun sekali pun kena pakai QR code. Masya Allah, susah dah nak masuk. Walaupun ada 10,000 pun tak boleh. Nak rasuah jaga tu bagi 10,000 pun dia tak nak. Kamu kena daftar QR code. Tak ada rasuah-rasuah di Madinah. Ada rasuah-rasuah nak tawaf pun, nak cium Hajarul Aswad pun kena tawaf. Tak ada rezeki, biarlah. Ini upah pula orang-orang kawal kita dengan berpuluh-puluh belas ribu pun ada. Orang kaya banyak duit. Nak cium Hajarul Aswad terpaksa upah orang-orang kawal kita, mengawal kita. Masya Allah, tabarakallah. Tak dapat rezeki, tak apalah. Pergi doa tepi Kaabah tu. Kain orang tak ada doa, ya Allah, nak cium Kaabah, nak cium Hajarul Aswad pada pagi ni. Ya Allah, permudahkanlah ya Allah. Allah pasti permudahkan. Percayalah, saya pengalaman duduk di Mekah. Minta je, ya Allah datang. Kalau hilang dompet ke hilang apa, minta je dengan Allah. Allah hantar balik. Hebat. Sebab tu kita ni kadang-kadang doa kita tak makbul ni bukan sebab kau ni jahat ke. Tak. Doa ni hebat dia. Allah pasti akan terima. Fad'uni astajib lakum. Kalau kamu berdoa pasti aku akan kabulkan. Kalau kita doa tak sihat-sihat, kita jangan sedih. Sebab hadiah yang begitu hebat dalam syurga Allah menunggu kita di dalam syurga Allah. Terlalu hebat. Orang yang terlepas daripada api neraka dimasukkan ke dalam syurga. Itu adalah kejayaan yang paling besar, kata Allah. Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang terlepas daripada azab neraka dimasukkan ke dalam syurga, itulah nikmat yang paling besar. Masya Allah. Sebab tu siapa terlepas daripada azab, disakitkan dalam dunia, dihina, dikeji, disakiti, ditohmah, difitnah berbagai-bagai, dia akan gembira. Kerana dia akan mati dalam keadaan beriman dan masukkan ke dalam syurga dengan nikmat yang begitu hebat. InsyaAllah, tabarakallah. Sekadar itulah, insyaAllah. Saya pun tak boleh panjang-panjang nak meneruskan musafir ke Terengganu. InsyaAllah permudahkanlah. Doakan saya, Allah permudahkan urusan musafir saya. Semoga sahabat jannah kita dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, yang rajin menderma infak walaupun RM10. RM50, RM100. Masya Allah, bulan Ramadan nanti jangan lupa teruskan menderma sampai kambing-kambing sampai di Al-Munir. Masak-masak pergi kambing. Masya Allah, saya tak boleh makan kambing sekarang. Apa ni? Tapi sikit-sikit boleh lah. Jangan rasa-rasa boleh lah. Tapi taklah banyak sangat makannya. Masya Allah. Nikmat Allah. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan nikmat kita di dunia dan akhirat. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah kuliah subuh kita pada pagi ini, dan kita doakan mudah-mudahan barakah baca Yasin, dan doa kita kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit, dan juga yang memohon pelbagai doa khusus untuk mendapat zuriat, jodoh dan dalam pelajaran dan pekerjaan. Mudah-mudahan Allah permudahkan segalanya dan Allah ijabah segala doa kita, insya-Allah. Terima kasih juga pada Ustaz atas perkongsian ilmu dengan menggunakan daripada buku amalan yang dicintai oleh Allah tadi, doa untuk dimasukkan ke dalam golongan hamba yang soleh. Mudah-mudahan kita dapat amalkan doa-doa zikir dengan rasa kehambaan, khusyuk kepada Allah. Moga kita mendapat kesempurnaan, mencapai kebaikan dan untuk kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat. Dan Gemara Iman juga turut mendoakan kepada Ustaz, moga Ustaz terus diberi syifa yang sempurna, terus sihat dan dipermudahkan musafir Ustaz ke Terengganu. Moga sampai ke destinasi dengan selamat, dipermudahkan segala urusan perjalanan dan urusan Ustaz di sana, insya-Allah. Sebelum itu saya ingin mewar-warkan
beberapa program yang Gema Nur Iman akan adakan pada hujung minggu ini, iaitu pertama ialah untuk menyambut kehadiran bulan mulia Sa'ban pada tahun ini, pihak Gema Nur Iman menganjurkan daurah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh untuk daurah Isra Mi'raj membumikan perjalanan langit. Jadi kita mula pada hari Sabtu ini dan seterusnya pada 12 dan 13 hari bulan. Jadi teruskan bersama dengan program-program anjuran Gema Nur Iman untuk daurah Isra Mi'raj membumikan perjalanan langit bersama Ustaz Elin Aminin. Dan untuk itu pihak Gema Nur Iman membuka ruang dan peluang kepada para jemaah yang budiman terus menginfak kepada program. Mudah-mudahan program berjaya dilaksanakan dan juga kuliah-kuliah harian kita dapat diteruskan bersama dengan asatizah. Dan untuk kuliah kita sebentar lagi pukul 8.15 kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman Mokhtar, iaitu dengan tajuk Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW, di mana Ustaz Muhammad Luqman Mokhtar ialah penulis buku tersebut. Teruskan bersama pada pukul 8.15 bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Bagi para jemaah yang mungkin ada urusan, urusan di luar dan sebagainya, Gema Nur Iman merakamkan doa, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan di mana pun kita berada di bumi Allah ini. Jadi terima kasih pada tim Gema Nur Iman, terima kasih pada para jemaah. Moga pada hari Khamis sempena Isra Mi'raj ini yang barakah ini, Allah indahkan kita dengan kesyukuran dan rezeki yang berkat dan mudahkan segala urusan duniawi dan ukhrawi kita, insya-Allah. Dan sebagai penutup kuliah sekali lagi, kita mohon Ustaz untuk membaca tasbih kafarah dan menutup dengan surah Al-As. Jadi saya mewakili tim Gema Nur Iman mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan sepanjang berkuliah pada pagi ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk menutup kuliah kita. Silakan. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami kali ini pertemuan yang tidak meninggalkan dosa. Ya Allah, pertemuan kami diberkati lagi dikasihi oleh-Mu, dan perpisahan kami nanti perpisahan yang tidak meninggalkan sebarang dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa innal insana lafi khusr. Semua manusia berada di dalam kerugian illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, selalu berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, selalu berpesan-pesan dengan kesabaran. Sadaqallahul azim. Terima kasih.